Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuzahiri Bambang Isli, PID 20044. Saya daripada Diploma Pengajian Islam Pengurusan Syariah dan Undang-Undang Semester 2. Hari ini kami akan membicarakan Islam dalam Perlembagaan Perkara 3, isu kebebasan beragama. Saya akan menerangkan sikit pendahuluan dan pengertian kebebasan agama. Kebebasan beragama di Malaysia adalah tertakluk pada Perlembagaan Malaysia. Ia merupakan satu prinsip yang mana memberikan kebebasan kepada individu atau komuniti untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Kebebasan beragama ini dikira sebagai salah satu hak asasi yang fundamental kepada manusia sejagat. Di Malaysia, biarpun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan menurut Perkara 3 dan Kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, penganut-penganut agama lain masih lagi bebas untuk menganut dan mengamalkan agama mereka. Hal kebebasan beragama ini diperuntukkan dalam Perkara 1 Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan agama diabdikan dalam Perlembagaan Malaysia. Pertama, Fasa 11 menetapkan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan dan menjalankan agama dan tunduk pada undang-undang yang berlaku menyekat dan penyebaran agama-agama lain untuk umat Islam untuk menyebarkannya. Kedua, perlembagaan juga menetapkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Perlembagaan tidak menyatakan Islam sebagai agama rasmi, tetapi sebaliknya hanya sebagai agama persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh dipraktikkan dalam damai dan harmoni. Dan Kurungan Perkara 3, status kebebasan beragama di Malaysia ialah masalah berkontroversi. Pertanyaan termaksud sama ada Malaysia ialah sebuah negara Islam atau negara sekular tetap tidak dapat diselesaikan. Dalam beberapa keadaan, ada sejumlah isu dan peristiwa yang telah menguji hubungan antara bangsa-bangsa yang berlainan di Malaysia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Ikhwan bin Ismail, PID 20213, Diploma Pengurusan Syariah dan Undang-Undang. Sini saya ingin menerangkan isi kandungan bagi yang saya ambil. Isi kandungan perkataan agama membawa masuk kepercayaan kepada kewujudan Tuhan atau Dewa-dewa yang telah mencipta alam sejagat dan telah memberi kepada manusia sifat kerohanian yang terus wujud selepas badannya mati. Menurut Kamus Undang-Undang, kebebasan beragama ialah hak untuk mengikut kepercayaan agama sebagaimana yang dipilih oleh seseorang, hak untuk menyatakan pegangan agama secara terbuka tanpa ketakutan atau halangan untuk akan dikenakan sesuatu tindakan, serta tidak hak untuk mengisytiharkan kepercayaan melalui pemujaan dan amalan, ajaran dan kesabaran. Profesor Syed Hussein Nash pula mentakrifkan perkataan agama sebagai berasal daripada perkataan Latin religio, bermaksud untuk mengikat, iaitu tindakan generasi muda, generasi moden di barat yang berpendapat kebebasan beragama sebagai termasuk kebebasan untuk tidak mempunyai agama adalah bertentangan daripada maksud perkataan itu sendiri. Menurut beliau lagi, perkataan untuk mengikat bertentangan dengan perkataan untuk bebas. Agama berurusan dengan fenomena spiritual dan melibatkan kepercayaan, amalan dan aturan moral yang sebahagian pesannya berkait dengan hal spiritual dan sebagai sesuatu yang pribadi dan berbeza daripada aspek kehidupan rasional yang lain. Kebebasan pula sebenarnya mewujud kepada hak masyarakat untuk membuat sesuatu tanpa halangan atau gangguan. Kebebasan bertindak atau kapasiti untuk melaksanakan pilihan atau kehendak diri. Kebebasan meliputi hak untuk melakukan apa-apa pun yang diinginkan oleh seorang itu selagi perlakuan tersebut tidak mendatangkan mudarat atau kecederaan kepada orang lain. Bila digabungkan kedua-duanya perkataan tersebut, kebebasan beragama membawa maksud hak setiap
individu untuk bebas menyembah Tuhan pilihannya, termasuk hak untuk tidak menyembah mana Tuhan dalam cara yang dipilih. Kebebasan beragama pula termasuk kebebasan untuk menyertai mana-mana persatuan agama pilihan tanpa ketakutan akan didakwa atau didiskriminasi. Walau bagaimanapun, terdapat penulis yang berpendapat bahawa tiada tafsiran yang komprehensif terhadap perkataan kebebasan. Perkataan kebebasan dalam bercakap dan melakukan apapun tindakan yang diingini, kebebasan dalam konteks dan mana sistem perundangan di dunia ini merujuk kepada keupayaan individu untuk bercakap atau melakukan apapun tindakan yang diingini untuk atau melakukan diri daripada melakukan apapun tanpa melanggar hak untuk orang lain atau sekatan yang dikenakan oleh undang-undang. Kebebasan beragama merupakan asas kepada sifat manusia semua jadi manusia dan merupakan asas yang penting dalam kehidupan sosial manusia. Gerakan bagi mendapatkan kebebasan agama melalui gerakan lain dalam sejarah perundangan mendapat kebebasan asasi dan hak semua jadi manusia. Kebebasan beragama mengambil masa yang lama untuk diperoleh. Contohnya di England selama berabad-abad lamanya para hakim memutuskan bahawa agama Kristian merupakan sebahagian daripada undang-undang. Penafiannya merupakan satu jenayah yang boleh dihukum nasional ini untuk kerana penafian Kristian boleh meresahkan masyarakat yang berasaskan agama Kristian. Walau bagaimanapun, prinsip itu telah dihapuskan lebih 30 tahun lalu. Ahli juri undang-undang semua jadi John Louis Locke juga telah mengetengah konsep kebebasan agama dalam penulisan beliau melalui Two Treatises of Government awal kurun ke-17 lagi. Konsep kebebasan agama adalah berbeza daripada negara Islam dengan Barat. Kebebasan beragama menjadi penting dalam undang-undang Islam kerana sistem perundangan Islam tidaklah mewujudkan persaingan antara undang-undang dan prinsip agama. Menurut Fatih Ottoman, tiada apa-apa jenis kuasa di negara Islam boleh digunakan untuk memaksa orang untuk memeluk Islam. Fungsi asas negara Islam dalam hal ini adalah untuk memantau dan menghalang kuasa yang mungkin berusaha untuk menafikan ayat kebebasan percayaan. Di Barat pula, sistem liberal kebebasan agama hanya untuk dipertahankan dengan memisahkan secara keseluruhan gereja dan negara. Hasilnya, masyarakat menjadi sekular dan pembahagian kehidupan rakyat kepada dua bidang, iaitu objektif menuju kepada urusan negara dan subjektif menuju kepada urusan persendirian. Agama telah dikeluarkan daripada menjadi urusan negara dan dijadikan urusan peribadian. Ada pihak mengakui mengenai kesukaran negara untuk tidak mencampur hak agama dengan sistem pemerintahan. Oleh itu, kebanyakan negara bukan Islam menghakkan manifesti ajaran agama, namun cuba untuk tidak mencampuri urusan pertukaran agama yang dianggap sebagai hak dan urusan dalaman individu. Sebab itu, tidak semua negara menerima pakai instrumen antarabangsa seperti UDHR 1948 dan ICCPR yang membolehkan individu menukar agama tanpa halangan. 19 negara Islam seperti Arab Saudi tidak menerima UDHR 1948 atas alasan Islam melarang khas umatnya menegakkan agama Islam. Kristen juga juga sebuah negara Islam walaupun mereka menyokong peruntukan UDHR dengan alasan Islam juga menggalakkan kebebasan agama 1948, namun tetap tegas dan menggunakan hukuman monetari bagi mereka yang murtad di bawah undang-undang jenayah negara berkenaan serangan Kuwait Pakistan sebagai negara Islam dalam perlembagaan. Sahaja saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azif Faigi Berdalil, PID 20021, kelas kumpulan kedua ke Syariah Undang-Undang Islam. Contoh-contoh kebebasan beragama. Yang pertama, sokong kebebasan individu atau masyarakat amalkan agama secara tertutup atau terbuka. Dua, agama lain bebas diamalkan dan pemerintah tidak akan dihukum atau ditindas. Yang ketiga, kebebasan beragama merupakan satu konsep perundangan yang berkaitan tapi tidak serupa dengan toleransi agama, pemisahan di antara agama dan negara. Jadi sekali
setiap orang berhak kepada kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama kerana untuk menzahirkan agama atau kepercayaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harun bin Muhammad, khusus Diploma Syariah dan Undang-Undang Semester 2. Nama menteri PID 20055. Pertama, Malaysia adalah sebuah negara demokrasi yang mengamalkan konsep federation atau Objek Nasional Proses untuk lembaga kesalahan eksekutif, legislatif dan judisiari. Badan legislatif iaitu perorangan adalah badan yang mengamalkan undang-undang di Malaysia, iaitu memerlukan undian persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Parlimen. Hal tersebut adalah satu-satunya cara untuk mengubah penagamaan undang-undang berkaitan murtad di Malaysia. Terdapat pelbagai usaha untuk penagamaan undang-undang berkaitan kesalahan murtad di Malaysia. Bagaimana langkah hal tersebut berlaku, termasuklah isu dilakukan oleh Jabatan Kepala Islam Malaysia yang dijantung untuk segera memperjuangkan penagamaan undang murtad di Malaysia. Sekali lagi, kita perlu memahami kedudukan konsep persekutuan perlembagaan persekutuan dalam undang-undang di Malaysia terlebih dahulu bagi mematuhi untuk proses sebab demikian serta agar tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Majlis Peraturan dan Al-Fatwa Umum Malaysia 2019 dalam penyelenggaraan dan menyelenggarkan undang-undang murtad Jabatan Agama Islam Negeri dan melibatkan taraf hakim syariah perkara hakim sivil bagi menyeragamkan peraturan dan keputusan kehakiman dalam murtad. Yang ketiga, menguasakan kuasa hukum sivil dan syariah melalui perkara 121 dalam kurungan 1B Perlembagaan Persekutuan. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama diberi Muhammad Abdul Azim bin Muhammad Hafizur Rahman, nombor metrik PID 20079. Sekarang saya akan membentangkan iaitu bahagian kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan yang kami dapat berdasarkan artikel yang bertajuk isu murtad, iaitu akhir sekali isu murtad pada era globalisasi ini semakin berleluasa. Lebih-lebih lagi sekarang kita mempunyai media sosial. Isu murtad ini dari dulu sampai sekarang tiada kesudahannya. Segenap masyarakat mengaitkan isu murtad ini dengan hak kebebasan beragama dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Malah tidak terdapat peruntukan yang jelas mengenai undang-undang murtad di Malaysia. Peruntukan yang diberikan berkaitan kesalahan tersebut turut sifat berbeza mengikut negeri-negeri di Malaysia. Justru terdapat keperluan untuk menyeragamkan undang-undang berkenaan murtad di Malaysia bagi membendung masalah murtad daripada berleluasa. Diharapkan penyeragaman undang-undang murtad di Malaysia dapat mengukuhkan lagi kedudukan Islam sebagai agama utama negara. Selain itu, sesetengah pihak masih keliru
bahawa kebebasan beragama adalah hak peribadi untuk memilih agamanya. Hakikatnya, Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih agama masing-masing. Tetapi apabila dia telah masuk ke dalam Islam, maka dia tidak boleh keluar selama-lamanya. Justeru itu, setiap pihak mestilah memainkan peranan agar isu ini dapat dibendung sepenuhnya. Apa yang penting dan perlu diingatkan di sini adalah setiap Muslim tanpa mengira warna kulit adalah bertanggungjawab memikul amanah amar ma'ruf dan nahi munkar. Firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membela iaitu agama Allah, nescaya Allah akan membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguh tapak pendirian kamu. Daripada surah Muhammad. Itu saja daripada kami. Segala kebaikan dan kelebihan semasa kami membuat pembentangan ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan atau kekhilafan semasa kami berbicara itu datangnya daripada kami sendiri. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.